Kita intro dulu. La 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 la. Minuman telah pun tertuang, makanan sudah pun terhidang. Hanya menunggu paduka tuanku memulakan santapan. Assalamualaikum warahmatullahi. Kembali dengan perkembangan berkenaan dengan langkah Dubai yang dijangkakan akan menjadi kenyataan pada bila-bila masa. Sebelum itu, sedikit background. Langkah Dubai ini, macam mana yang anda tahu, merupakan satu nama yang telah diberikan oleh Jecom dengan tujuan untuk memainkan sentimen penolakan rakyat terhadap langkah-langkah tebuk atap begini bagi memastikan ahli-ahli parlimen yang mungkin terfikir hendak menarik kembali sokongan daripada Perdana Menteri untuk tidak jadi tarik sokongan sebab takut kena backlash macam langkah Sheraton yang dulu. Tengok-tengok langkah tersebut backfire. Kenapa? Kerana rakyat Malaysia boleh katakan hampir keseluruhannya, terutamanya orang-orang Melayu, memang menyokong langkah Dubai ini sampai bertanyakan bila agaknya langkah Dubai itu hendak menjadi kenyataan. Hambik kau. Ini nama dia, senjata makan tuan, strategi tak mengena, terkena digi-digi. Dan saya meyakini, kebanyakan daripada anda yang menonton video saya pada ketika ini, mungkin ada yang telah menonton video penerangan daripada Raja Putra Kamarudin yang antara lain telah menceritakan tentang 120 SD yang telah dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong dan juga 3 nama yang disebut-sebut bakal menjadi Perdana Menteri yang ke-11. Kini semuanya hanya menunggu perkenan daripada paduka tuanku saja dan kita berdoalah agar segala urusan ini berjalan dengan lancar. Tetapi bagi mereka yang mungkin tak tahan nak dengar sampai 26 minit Raja Putra berceloteh ataupun mungkin tidak tahu apa-apa, di sini saya cuba simplifikan semuanya untuk anda dengan beberapa perkembangan terkini. Yang pertama, seperti mana yang telah dijelaskan oleh Raja Putra Kamarudin, seramai 120 orang ahli parlimen pelbagai parti terutamanya daripada Perikatan Nasional, daripada UMNO, MCA, MIC dan juga Parti Sabah Sarawak telah pun menandatangani SD ataupun akuan bersumpah yang dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong bagi menyatakan nombor satunya, mereka menarik kembali sokongan terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk terus menjadi Perdana Menteri Malaysia, dan yang kedua, memberikan kuasa kepada Yang di-Pertuan Agong untuk melantik Perdana Menteri baru yang diyakini oleh baginda bakal mendapat sokongan majoriti ahli-ahli Dewan Rakyat. Dan saya difahamkan tuan-tuan dan puan sekalian, jumlah ini bakal meningkat at least menjadi 125 orang kerana dijangkakan 5 orang MP lagi bakal melakukan perkara yang sama. Kerana saya difahamkan, sokongan yang tinggal kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk terus kekal menjadi PMX hanyalah tinggal 97 orang MP sahaja. Kerana itulah beliau sangat-sangat terdesak pada ketika ini. Kalau anda perasan tuan-tuan dan puan sekalian, serangan terhadap PAS terutamanya kini agak kendur. Tak nampak sangat geng-geng daripada kerajaan Perpaduan Madani ini menyerang PAS dengan gila-gila. Kecuali mungkinlah 3-4 ketul yang kaki live tu, mungkin mereka ini tak dapat memo ataupun telah dikeluarkan daripada grup WhatsApp, tak dapat sebarang informasi yang terkini. Tetapi berdasarkan kepada maklumat yang saya dapat, Jecom telah diarahkan untuk mengendurkan serangan mereka terhadap PAS. Sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim difahamkan cuba untuk memujuk Presiden PAS iaitu Tuan Guru Haji Hadi agar terus menyatakan sokongan terhadap beliau untuk kekal menjadi PM. Di mana antara usaha untuk memujuk ini termasuklah menawarkan jawatan TPM kepada PAS, tak kiralah kepada Tuan Guru Haji Hadi sendiri ataupun kepada Dr. Sam. Dan juga dalam masa yang sama, Datuk Seri Anwar Ibrahim dikhabarkan bersetuju untuk mengenepikan DAP daripada kerajaan yang baru. Tetapi macam mana kita tahu, seperti mana yang telah saya kongsikan semalam, Datuk Seri Anwar Ibrahim gagal untuk berjumpa dengan Tuan Guru Haji Hadi kerana Tuan Guru Haji Hadi enggan untuk melayan permintaan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Benda ini juga telah dijelaskan oleh Raja Putra dalam video beliau yang semalam itu. Berbalik pada kisah 120 orang SD ini dan sebagainya. So, sekarang ini macam mana saya katakan, benda itu telah pun dipersembahkan kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Dan kini hanya menunggu perkenan daripada baginda saja untuk menjadikan perkara ini sebagai kenyataan. Ramai orang bertanya, asal tak ada sampai 120 orang pergi berkumpul dekat Istana Negara? Mana boleh macam tu bang? Istana Negara ini bukan macam pasar malam. Dia ada protokol. Walaupun benda ini melibatkan 100 lebih orang, tetapi bukanlah 100 lebih orang itu kena berkumpul dekat istana. Mereka hantarlah wakil mungkin 3 atau 4 orang menghadap Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk mempersembahkan SD tersebut. Jadi 3-4 orang itu memadai untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong atas perkenan baginda
untuk menyerahkan SD-SD tersebut. Kerana itulah tuan-tuan dan puan sekalian, tiba-tiba tak ada angin tak ada ribut, Zahid Hamidi boleh mengeluarkan kenyataan semalam yang mengatakan SD-SD untuk tebuk atap mini tidak boleh lagi diguna pakai. Nampak tak? Tiba-tiba Zahid keluar pasal SD. Kalau benda SD ni tak wujud, takkanlah tiba-tiba Zahid keluarkan perkataan berkenaan dengan SD. Betul tak? Tetapi macam saya katakan semalam, Zahid tersilap. Sebab sudah ada presiden. Ada 5 orang ahli parlimen bersatu yang boleh menyatakan sokongan kepada PMX tidak lagi menyokong pembangkang dan mereka tidak perlu lompat parti. Jadi, 5 orang ahli parlimen ini tidak dikenakan tindakan di bawah Akta Lompat Parti dan tindakan mereka ini berperlembagaan. Sebab UMNO Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan menerima defection mereka. Jadi, kalau mereka boleh buat, takkanlah orang lain tak boleh buat benda sama, cuma berlawanan. Betul atau tidak? Berbalik kepada calon Perdana Menteri Malaysia yang baru, Perdana Menteri Malaysia yang ke-11 yang insya-Allah bakal menggantikan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Macam saya sebutkan tadi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekarang ini mereka telah mempersembahkan 3 nama untuk diteliti dan juga dinilai dan juga dipilih oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong atas hemat Baginda berdasarkan kepada perkara 43/2/A untuk memilih salah seorang daripada MP-MP yang pada hemat Baginda diyakini oleh Baginda mendapat sokongan majoriti ahli-ahli Dewan. Dan 3 nama tersebut seperti mana telah disebutkan oleh Raja Putra dan telah difahamkan kepada saya oleh salah seorang informer saya, ialah Tan Sri Muhyiddin Yassin iaitu mantan Perdana Menteri, Ahli Parlimen Sembrong iaitu Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein dan juga muka baru dalam Parlimen yang disebut-sebut sebagai calon favourite untuk Perdana Menteri iaitu Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Ahmad Syamsuri Mokhtar. Dan antara 3 calon ini, 2 nama stand out. Yang pertamanya ialah Hishamuddin dan yang kedua ialah Dr. Sam. Mengapa? Sebab macam mana kita tahu, insya-Allah Yang di-Pertuan Agong akan bertukar tangan. Selepas ini Sultan Ibrahim iaitu Sultan Johor akan menjadi Yang di-Pertuan Agong yang baru menggantikan Sultan Abdullah. Dan macam mana kita tahu, hubungan baik antara PM dan juga istana adalah sangat-sangat penting untuk menjamin pentadbiran yang licin dan juga lancar serta cemerlang. Jadi, Hishamuddin Hussein sebenarnya sangat-sangat rapat dengan istana Johor berbanding dengan Tan Sri Muhyiddin. Manakala Dr. Sam pula sangat-sangat digemari kerana latar belakang profesional beliau, di mana pengalaman beliau yang kita lihat mentadbir negara dengan begitu cantik sekali menjadi antara kredit untuk beliau. Mana satukah pilihan anda? Tolong nyatakan dekat ruangan chat insya-Allah. Tetapi kalau tanya Papa Berry, mana-mana pun antara 2 orang ini kita terima seadanya. Sebab apa? Sebab kedua-duanya ada kelebihan masing-masing. Hishamuddin sebagai seorang MP yang begitu lama, banyak kali menjadi menteri luar dan macam-macam kementerian lagi, pernah menjadi menteri pertahanan. Jadi beliau memang sangat-sangat banyak pengalaman dalam pentadbiran kerajaan. Manakala Dr. Sam pula, walaupun masih baru, tetapi keupayaan beliau sebagai menteri besar memimpin sebuah negeri dengan resources yang terhad akibat daripada sekatan itu dan ini oleh kerajaan menjadi sebuah negeri yang sangat-sangat cemerlang pencapaiannya, tidak boleh dipandang ringan. Bahkan Dr. Sam mempunyai kepakaran sebagai seorang profesional yang memang sangat-sangat didambakan oleh rakyat negara ini untuk memacu negara kita ini ke arah masa depan yang lebih cemerlang. Yang paling penting sekali tuan-tuan sekalian, macam saya katakan, kini cuma tinggal Yang di-Pertuan Agong untuk memulakan santapan. Bila Yang di-Pertuan Agong mulakan santapan, insya-Allah kita rakyat jelata akan turut menyantapnya. Jadi sekarang kita berdoa agar Yang di-Pertuan Agong dan juga pihak istana dapat memberikan keputusan secepatnya mungkin dan tidak akan ada lagi drama-drama tepi seperti mana yang berlaku ketika pembentukan kerajaan selepas PRU yang kriminal dulu. Sebab sekarang ini jelas dan nyata tuan-tuan sekalian, istana pun sudah aware betapa kali ini rakyat Malaysia boleh katakan keseluruhannya bersatu di belakang gerakan untuk menukar kerajaan ini kerana mereka sudah tidak sanggup lagi untuk berada di bawah pentadbiran kerajaan perpaduan madani ini. Mereka sudah tidak mahu lagi untuk berperdana menterikan seseorang yang bernama Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tuanku sudah pasti arif dengan apa yang berlaku dekat lapangan dan tuanku sebagai seorang pentadbir pemerintah yang sangat-sangat adil bijaksana pastinya akan membuat keputusan yang terbaik. InsyaAllah sejarah akan mengenang tuanku sebagai penyelamat negara ini 2 kali daripada tangan mereka yang tidak reti mentadbir negara. Dan kepada para penyokong Pakatan Harapan Barisan Nasional, saya harapkan sangat-sangat jikalau benda ini terjadi, anda tolong hormatilah pendapat dan juga keputusan Yang di-Pertuan Agong seperti mana anda telah paksakan kami untuk menerima ketetapan Yang di-Pertuan Agong 13 bulan yang lepas. Jika tidak, mungkin kita boleh bertanyakan soalan ini
kepada anda. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?